Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Bersama saya dalam kelas hari ini adalah Cikgu Fikri, di mana saya akan mengajarkan kepada anda semua tentang tajuk kita iaitu peribahasa bahasa Melayu. Baiklah, sebelum tu murid-murid, adakah murid-murid semua sihat? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini dengan tajuk peribahasa. Okey, pertama sekali cikgu akan terangkan kepada murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa. Murid-murid tahulah apa yang dimaksudkan dengan peribahasa? Tak tahu. Tak tahu. Tak apa, cikgu akan terangkan kepada murid-murid apa yang dimaksudkan dengan peribahasa. Jadi peribahasa ini ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. Jadi murid-murid, peribahasa ini juga merupakan sebuah kalimat atau kelompok perkataan yang biasanya mengiaskan sesuatu maksud tertentu, atau kelompok perkataan atau kalimat yang tetap susunannya dan biasanya mempunyai maksud di sebaliknya. Jadi maksud peribahasa ini bukanlah sesuatu ungkapan yang mana perkataan itu membawa maksud terus, tetapi dia mempunyai kiasan terhadap sesuatu makna bagi sebuah peribahasa. Dan dalam bahasa Melayu juga terdapatnya 5 jenis peribahasa, iaitu simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan, bidanan dan kata-kata hikmat. Jadi sebelum kita menyelami satu demi satu makna 5 jenis peribahasa dalam bahasa Melayu ini, cikgu nak tanya, adakah murid-murid faham dengan maksud peribahasa yang cikgu terangkan tadi? Faham. Faham. Okey, alhamdulillah. Daripada mula-mula tadi kamu tak faham, sekarang kamu dah faham dengan maksud peribahasa, betul tak? Betul. Ya, jadi tanpa membuang masa kita akan teruskan kepada jenis peribahasa yang pertama, iaitu simpulan bahasa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan simpulan peribahasa ini? Simpulan peribahasa ialah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Okey. Dalam bahasa Melayu juga simpulan bahasa ini mempunyai 2 makna. Okey, yang pertama adalah simpulan bahasa yang mempunyai 2 makna, dan yang kedua adalah simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Okey, kita lihat contoh yang pertama bagi simpulan bahasa, iaitu simpulan bahasa yang mempunyai 2 makna. Contohnya seperti ada angin. Ada angin. Okey, ada angin ini membawa maksud mempunyai kemahuan atau keinginan untuk dapatkan sesuatu. Okey, itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua adalah sikap atau perasaan seseorang yang kerap berubah-ubah. Okey, itu contoh yang pertama bagi simpulan bahasa yang mempunyai 2 makna. Okey, simpulan bahasa yang kedua yang mempunyai 2 makna, contohnya anak buah. Okey, anak buah juga mempunyai 2 maksud. Yang pertama, orang yang berada di bawah pengawasan seorang ketua seperti ketua jabatan atau penghulu, serta anak buah ini juga membawa maksud anak saudara. Okey, anak saudara juga kita panggil sebagai anak buah. Okey, seterusnya bagi simpulan bahasa yang kedua, iaitu simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Okey, saya bagi beberapa contoh simpulan bahasa yang mempunyai makna yang sama. Okey, contohnya muka talam, muka tebal, muka tembok. Okay, 3 simpulan bahasa ini mempunyai satu makna yang sama, iaitu seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. Ya, betul Randy, bagus. Okey, seterusnya saya bagi contoh yang simpulan bahasa yang seterusnya, seperti tua keladi, tua kutuk, tua lengkuas. Apa maksudnya, Aiman? Tak tahu cikgu. Okey, tak apa. Tua keladi, tua kutuk, tua lengkuas, 3 simpulan bahasa ini mempunyai satu makna yang sama, iaitu seseorang yang sudah lanjut usia tetapi perangainya tak senonoh atau jahat.
Macam yang Aiman cakap tadi lah, tak sedar diri. Betul lah tu. Okey, setakat ni kamu dah faham simpulan bahasa? Faham. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna, kesimpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Okey, seterusnya kita beralih kepada peribahasa yang kedua, iaitu pepatah. Okey, pepatah ialah peribahasa yang mengandungi nasihat, peringatan atau sindiran berupa ajaran daripada orang-orang tua dan kadang-kadang merupakan undang-undang dalam masyarakat. Okay, satu contoh pepatah yang cikgu bagi adalah ada gula, ada semut. Apa maksudnya ada gula, ada semut tu? Aiman. Okey, betul. Jadi ada gula, ada semut, seperti yang Aiman katakan, ia membawa maksud di mana ada rezeki yang banyak, di situ ada banyak orang. Okey, contoh lain. Pepatah, alah bisa, tegal biasa. Pekerjaan yang susah akan menjadi mudah jika kita selalu lakukannya. Okey, jadi itu adalah contoh bagi pepatah dalam bahasa Melayu. Seterusnya yang ketiga, kita akan melihat kepada perumpamaan. Okey, boleh-boleh. Perumpamaan ini membawa maksud peribahasa yang berisi perbandingan seperti yang berlaku dalam kehidupan manusia. Okey. Perumpamaan ini kita boleh kenal pasti dengan melihat kepada kata di hadapan ini, iaitu seperti bagai, laksana, bab, seperti, ibarat dan umpama. Okey, contoh perumpamaan saya bagi bagai ayam di bawah kepuk. Apa maksudnya? Wan. Tahu aja. Doktor, cikgu. Okey, bagai ayam di bawah kepuk, seperti yang Aiman katakan, ia membawa maksud mendapat keuntungan atau kesenangan tanpa perlu berusaha. Okey, jadi itu adalah contoh perumpamaan sebab dia mempunyai perbandingan bagai ayam yang dibandingkan dengan di bawah kepuk. Okey, seterusnya contoh lain perumpamaan yang ada dalam bahasa Melayu. Bagaimana rupa, begitulah bayangnya. Apa maksudnya? Bagaimana acuan? Okey, sesuatu sifat itu adalah mengikut keadaan asalnya. Okey, jadi setakat ni kamu semua dah faham maksud simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan? Faham. Okey, bagus. Manakah kamu dah faham? Kita teruskan kepada jenis peribahasa yang keempat, iaitu bidalan. Di mana bidalan ini merupakan kata-kata yang sering kali disebut dan diucapkan yang mengandungi nasihat, peringatan, bimbingan, teladan dan sebagainya. Contoh bidalan saya bagi adalah ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita perlulah berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan kehabisan harta. Jadi bidalan, maksud bidalan itu membawa maksud supaya kita sentiasa dia membawa maksud yang mengandungi nasihat dan peringatan untuk diri kita. Kerana itulah maksud untuk bidalan. Okey, dan akhir sekali kita melihat kepada kata-kata hikmat. Okey, kata-kata hikmat ni berbeza sedikit dengan bidalan. Okey, kata-kata hikmat ni ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran, teladan, kesedaran dan peringatan kepada kita. Contohnya bahasa jiwa bangsa. Okey, apa maksud bahasa jiwa bangsa? Wan. Seorang bahasa tu menunjukkan asal usul dia. Okey. Jadi bahasa itu merupakan identiti atau lambang bagi sesebuah negara. Begitu juga kalau bersatu teguh, bercerai roboh. Okey, itu bermaksud kita akan menjadi kuat jika kita melakukan sesuatu kerja itu bersama-sama, dan kita tak akan jadi lemah kalau kita melakukannya berseorang atau bersendirian. Jadi setakat 5 jenis peribahasa yang cikgu terangkan ni, adakah kamu semua faham? Faham.
Okey, bagus. Nampaknya kamu faham dengan jenis-jenis peribahasa yang telah saya terangkan. Baiklah, murid-murid. Sebelum kita menyambung ke pelajaran berikutnya, cikgu berniat untuk menceritakan kepada murid-murid tentang satu kisah mengenai rakan cikgu yang bernama Amirul. Jadi, cikgu harap kamu boleh dengarlah cerita daripada cikgu ni tentang kisah rakan cikgu ni. Okey? Kisah dia menceritakan tentang Amirul yang merupakan anak tunggal dalam keluarganya. Oleh yang demikian, dia sangat disayangi dan ditata bagai minyak yang penuh. Segala kemahuannya turut dipenuhi oleh kedua ibu bapanya. Namun begitu, dia anak yang baik. Amirul tidak pernah meninggi diri, malah dia seorang yang ringan tulang. Hobi Amirul ialah suka membaca buku. Setiap waktu lapang, sama ada di rumah atau di sekolah, Amirul pasti akan membaca buku. Rakan-rakan Amirul menggelar Amirul budak ulat buku. Amirul tidak pernah ambil hati dengan julukan itu. Setiap hujung bulan pula, ayah Amirul selalu memberinya buah tangan seperti buku cerita atau buku latihan kepadanya. Dan baru-baru ini ayah Amirul telah membawa Amirul makan angin di Pulau Langkawi. Di sana Amirul telah membeli beberapa cenderamata untuk rakan-rakannya di sekolah. Amirul sangat bermurah hati. Jadi murid-murid, berdasarkan cerita yang cikgu sampaikan tadi, kamu rasa ada berapa banyak peribahasa atau simpulan bahasa yang terkandung dalam kisah Amirul itu tadi? Hampir 10, betul? Betul. Okey, jadi apakah peribahasa yang pertama yang terkandung dalam kisah tadi? Nazmi. Anak tunggal. Okey, yang pertama ialah anak tunggal. Okey, apa maksud anak tunggal? Anak tunggal Adik-beradik. okey, seperti yang Aiman jawab, anak tunggal ialah anak yang tidak mempunyai adik-beradik lain. Okey, apa simpulan bahasa yang kedua? Ringan tulang. Ringan tulang. Okey, ringan tulang. Apakah yang dimaksudkan dengan ringan tulang? Bajik. Okey, selanjutnya apa lagi simpulan bahasa yang ada? Ulat buku. Ulat buku maksudnya orang yang rajin membaca buku. Kemudian ada juga simpulan bahasa ambil hati, di mana ambil hati ini membawa maksud memikat hati seseorang. Okey, terdapat juga simpulan bahasa buah tangan. Okey, buah tangan tu saya pasti kamu pun tahu, dia bermaksud hadiah atau barang yang dibawa pulang sebagai hadiah kepada kaum keluarga daripada perjalanan atau lawatan ke suatu tempat yang jauh. Seterusnya, terdapat dua lagi simpulan bahasa dalam kisah Amirul yang cikgu sampaikan tadi, iaitu makan angin dan bermurah hati. Makan angin bermaksud melancong atau bersia-sia, manakala bermurah hati ialah suka memberi. Pemurah lah, maksudnya dia tidak kedekut. Okey. Jadi berdasarkan kisah yang cikgu sampaikan tadi, kamu dapat tangkaplah, kamu boleh dengar beberapa simpulan bahasa yang ada dalam kisah itu, dan kamu juga dapat menjelaskan apakah makna di sebalik kesemua simpulan bahasa yang ada dalam cerita itu. Okey, murid-murid, memandangkan kamu dah faham dengan topik pengajaran kita tentang peribahasa pada hari ini, cikgu telah menyediakan sebuah latihan kepada kamu tentang tajuk pembelajaran kita berkaitan
simpulan bahasa. Okey, cikgu nak kamu lengkapkan ayat-ayat di bawah ini dengan simpulan bahasa yang sesuai. Okey, cikgu beri kamu masa 5 minit. Okey, untuk kamu lengkapkan ke-8 ayat ini dengan simpulan bahasa yang sesuai. Okey, kamu boleh menjawab sekarang. Okey, baiklah boleh. 5 minit kamu telah tamat. Sekarang kita teruskan kepada jawapan kamu. Untuk soalan pertama, Nazmi cuma Berkaki ayam. berkaki ayam. Okey, Nazmi cuma berkaki ayam semasa bermain di halaman rumah. Apa maksud berkaki ayam itu? Tak pakai selipar. Tak pakai selipar. Bagus. Okey, yang kedua, tulisan Helmi bagai Cakar ayam. cakar ayam. Ya. Tulisan Helmi bagai cakar ayam itu sukar dibaca dan sering ditegur oleh gurunya. Okey, cakar ayam tu maksudnya tulisan yang buruk. Buruk. Okey, bagus. Kita beralih kepada soalan latihan yang ketiga. Sebelum pulang, nenek memberi setandan pisang dan beberapa tongkol jagung sebagai Buah tangan. buah tangan kepada anaknya Samsul. Okey, kemudian soalan yang keempat. Safawi Rashid merupakan Ayam tambatan. ayam tambatan pasukan Harimau Malaya. Ayam tambatan membawa maksud Striker. Macam lincah. orang harapan, Harapan. orang harapan, orang yang penting dalam sesebuah pasukan. Kemudian kita balik kepada latihan kelima. Sebelum pergi ke sekolah, Karim menjamak sebuku roti sebagai Alas perut. alas perut. Apa maksud alas perut tu? Aiman? Makan sedikit. Makan sikit sebagai hidangan. Okey, kemudian yang keenam, Faris memang Berat tulang. berat tulang. Ketika orang lain sibuk bekerja, dia pula tidur. Malas. Okey, berat tulang tu maksudnya malas. Kemudian latihan ketujuh, Joya sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana dia Ringan mulut. ringan mulut. Apa maksud ringan mulut tu? Peramah. 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 Okey, betul. Bagus, bagus. Okey, soalan latihan yang terakhir. Ali Bulat hati. bulat hati untuk berhijrah ke Ipoh pada hujung bulan ini. Jadi bulat hati tu maksudnya tekad. Sudah berazam. Okey, jadi berdasarkan soalan latihan yang telah saya sampaikan tadi, kamu pun dah mula fahamlah dengan jenis-jenis peribahasa dalam bahasa Melayu beserta dengan maksud bagi setiap jenis, serta untuk latihan kamu juga berjaya menyelesaikannya dengan baik sekali. Jadi saya rasa sampai itu sajalah kelas kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.